Jadi Akta Perhimpunan Aman 2011 tidak terpakai semasa pilihan raya. Jadi persoalannya, bagaimana satu peruntukan yang sudah pun tidak relevan tapi tidak disemak balik dan tidak dimohon untuk dibatalkan oleh pihak menteri yang membentangkan rang undang-undang pindaan ini. Dan saya mohon kepada menteri untuk meneliti bahawa ini menimbulkan suatu keresahan di kalangan semua pihak oleh kerana Akta Polis Seksyen 27 sudah pun dimansuhkan, tetapi Akta Perkara 24B bahagian 3 ni masih lagi ada. Yang keduanya, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, di perkara (24B), masih 24B di muka surat 4 ini, bahagian B dengan memasukkan selepas subsection 2, subsection yang berikut iaitu 2A, mana-mana pejabat yang dibuka, ditubuhkan atau disenggarakan di bawah subsection 2 hanya boleh dibuka, ditubuhkan atau disenggarakan dalam jarak tidak kurang daripada 100 meter dari pusat mengundi. Di sini ada dari sudut teknikalnya sikap tidak teliti di pihak SPR yang tidak memasukkan istilah seperti apa yang ada pada muka surat 5, iaitu istilah yang saya maksudkan sepatutnya apa yang ditulis di situ ialah dalam jarak tidak kurang daripada 100 meter dari sempadan mana-mana pusat mengundi. Sempadan itu tidak ada. Jadi kadang-kadang jarak 100 meter kalau diukur daripada pusat mengundi di sekolah, ya di bilik darjah, tempat yang bilik mengundi. Ya, kadang-kadang sampai ke pintu pagar sekolah ni sudah pun 50 meter. Tapi istilah yang diguna pakai di muka surat 5 ni cukup cantik. Dengan memasukkan selepas perkataan berdiri-diri, perkataan dalam jarak 100 meter dari sempadan mana-mana pusat mengundi. Jadi SPR sudah ada istilah dari sempadan mana-mana pusat mengundi. Tapi di sini di section 7B yang 2A ni dia gunakan istilah dalam jarak tidak kurang daripada 100 meter dari pusat mengundi. Jadi ini dua istilah yang cukup teknikal yang kadang-kadang boleh mengelirukan di hari mengundi. Jadi 100 meter dari pusat mengundi, ukur daripada bilik darjah 100 meter. Mungkin dalam pagar pun masih lagi. Tapi kalau dia gunakan istilah dari sempadan mana-mana pusat mengundi, kita tahulah yang tali putih merah yang diikat oleh SPR. Jadi mohon supaya diselaraskan penggunaan istilah. Dan yang ketiganya, apabila kita lihat di perkara pindaan kepada Seksyen 11, iaitu subsection 11.1, akta ibu dipinda dengan memotong perenggansi. Memotong perenggansi ini di atas alasan bahawa SPR mengatakan kesukaran menguatkuasakan peruntukan ini, iaitu di mana poster-poster yang dipasang hendaklah ada nama pencetak dan penerbit. Ini akan menimbulkan ruang-ruang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat poster-poster jenis provokasi, jenis seolah-olahnya dibuat oleh satu pihak, sedangkan ini adalah fitnah yang dibuat oleh satu pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi apabila dibuang peruntukan bahawa tidak payah lagi ada di atas poster itu nama pencetak dan nama penerbit, ini seolah-olah membuka satu ruang yang cukup luas kepada unsur-unsur fitnah dan unsur-unsur pergaduhan. Terima kasih Datuk. Mohon mencelah mendapat penjelasan. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa pasal ini menunjukkan seolah
kerajaan dan pihak SPR menggalakkan satu budaya politik kempen kotor yang berlaku semasa pilihan raya, dan ini sudah tentu tidak sihat kepada perkembangan proses demokrasi dalam negara kita yang sepatutnya dia bebas daripada amalan-amalan yang bertentangan dengan adab susila kita dan sebagainya. Tapi sebaliknya seolah macam dia nak mengizinkan, alasan mengatakan bahawa sukar untuk dikuat kuasa itu satu alasan yang tidak boleh diterima umat, kerana bahawa itu atas tanggungjawab pihak berkuasa dah untuk bagaimana untuk nak berkuasa, nak menguat kuasa. Tetapi saya nak sebut bahawa PAS dan Pakatan Rakyat, gentleman, kita bersedia untuk bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Setiap sebaran kita ataupun risalah kita bersedia untuk menandakan tanda penerbit itu daripada kita. Ini menunjukkan bahawa ada pihak yang akan menyalahgunakan perkara ini untuk menerbitkan benda-benda yang tidak berasas, tetapi sebagai hanya sekadar untuk mempengaruhi pengundi secara yang sangat Kota Baru sedikit saja atas poin yang sama. Kota Baru sedikit. Hal yang sebegini memang merasa tertarik dengan amalan yang dibuat oleh SPR apabila pada suatu ketika dulu SPR menganggap parti-parti politik ini sebagai pelanggan mereka, dan selalu wakil-wakil parti politik dijemput untuk hadir ke pejabat SPR untuk berbincang mengenai dengan akta pilihan raya, akta kesalahan pilihan raya, peraturan-peraturan pilihan raya, penjalanan pilihan raya, peraturan-peraturan pilihan raya, pengundi pos, peraturan-peraturan pilihan raya, pendaftaran pemilih dan lain-lain. Dan pada masa itu parti-parti politik tidak dianggap sebagai parti pembangkang, tidak dianggap sebagai kerajaan pembangkang. Jadi istilah kerajaan pembangkang yang digunakan oleh SPR ini cukup mengecewakan. Seolah-olah sebab SPR sepatutnya menganggap semua parti politik ini sebagai pelanggan dan boleh membuat. Saya masih ingat lagi apabila SPR memanggil semua parti-parti politik berbincang, dan SPR turun sampai ke peringkat kita di Kelantan itu dipanggil untuk bersama-sama dengan Terengganu, bersama-sama dengan Pahang, dibuat di Terengganu di mana SPR memperjelaskan peraturan-peraturan yang hendak digunakan pakai di dalam menghadapi satu-satu pilihan raya umum. Tapi sekarang ini nampak ada seolah ada satu, tak tahulah, ada satu cara baru yang tidak mau mendekatkan diri dengan parti-parti politik, seolah allergic dengan parti-parti politik dan juga dengan kerajaan pembangkang, yang saya pun tak faham apa dia yang dimaksudkan kerajaan pembangkang. Ini istilah yang digunakan oleh ahli SPR. Terima kasih. Sebab itu yang kita bincang perkara yang lebih fundamental daripada apa ni pindaan ini ialah SPR itu sendiri, seperti mana yang disebut tadi, seharusnya melihat bahawa tugas dia adalah sebagai pengadil. Pengadil ini dia kena pastikan semua orang ikut game itu, tapi kadang-kali di dalam permainan ada juga yang dinamakan sebagai pengadil yang berat sebelah. Jadi yang ini yang kita timbulkan. Dan saya nak tanya kepada Kota Baru, ada satu insiden tahun 2004 ketika kita diberi taklimat tentang barung tak boleh ada. Tetapi pada hari mengundi itu tiba-tiba kita melihat barung dipasang oleh BN. Lalu kita kata bila masa hari itu bagi taklimat seluruh negara, kata barung tak ada. Lepas tu dia jawab apa? Kita dah tukar dah sebelum ni. Jadi ini masalah dia yang kita hadapi sekarang. Minta penjelasan. Macam mana kita nak percaya pengadil begini? Saya cukup sedih dengan apa yang dinyatakan oleh SPR bahawa parti pembangkang tidak mendengar larangan daripada SPR untuk tidak menubuhkan barung-barung di luar tempat-tempat mengundi. Tetapi apabila saya pergi pada hari itu di Rasah, sebelum kita masuk ke Kuala Kubu Baru, pihak BN yang menubuhkan bangsa panas, barung di luar tempat mengundi. Apakah SPR tidak nampak, buta mata, tak boleh tengok tepi jalan? Tetapi masih lagi dia berat sebelah. Itu masalah
Masalah non-level playing field ini 55 tahun dah kita hadapi. Tapi insya-Allah lah kita doakan semoga perubahan akan berlaku sedikit masa lagi insya-Allah. Dan saya cukup bersimpati dengan Yang Berhormat Menteri daripada Kota Marudu. Kota Marudu ni saya cukup hormat masa sejak daripada dulu lagi. Tetapi beliau mempengerusikan suatu jawatan kuasa. Saya nak tanyanya 22 perkara yang dibentangkan, yang diluluskan dalam parlimen dalam sidang ini. Bilakah perkara-perkara yang laporan itu akan dijadikan pindaan dan akan diluluskan oleh parlimen? Bila? Hari ini hari akhir. Parlimen yang sekali lagi akan bersidang, Datuk Yang di-Pertua, 11 Jun. Adakah parlimen akan bersidang lagi 11 Jun untuk menimbang supaya semua perkara-perkara itu akan dimasukkan di dalam, sama ada pindaan kepada akta kesalahan pilihan raya ataupun akan dipinda peraturan pilihan raya, penjalanan pilihan raya? Bila? Ataupun apakah semua 22 perkara itu akan hanya kita laksanakan selepas pilihan raya umum yang ke-13. Pihak Media Fast melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Fast, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.